Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abizul Ishraf and welcome back to my channel. Kisah ini berlaku di negara Jepun. Kes pembunuhan 9 orang remaja Jepun oleh seorang pembunuh bersiri yang menggunakan akaun Twitternya untuk memancing mangsa telah menggeparkan seluruh negara Jepun. Perkara ini telah membuatkan ramai orang terkejut dan juga pelik sebab di akaun media sosial seperti Twitter pun boleh berlaku perkara macam ni. Kalau hampa tengok negara Jepun pula, yang tu adalah sebuah negara yang terkenal dengan kadar kes bunuh diri yang tertinggi di dunia. Suspek Takahiro Shiraishi yang digelar sebagai Twitter killer ini, dia mengumpai mangsanya dengan menggunakan media sosial iaitu Twitter, dan mangsanya pula semuanya mempunyai satu persamaan, iaitu mereka semua ni secara terbuka telah menyuarakan hasrat mereka untuk mati di akaun Twitter mereka. So dalam video hari ini kita akan tengok kisah tentang Takahiro Shiraishi, iaitu lelaki yang paling kejam yang telah membunuh 9 wanita remaja Jepun dengan mengumpai mereka di akaun Twitter dia. Jom kita masuk dalam video. Takahiro Shiraishi adalah seorang pelajar yang sangat normal dan juga tak banyak bercakap dan tak banyak bergaul dengan orang lain. Boleh kata seorang yang introvert lah, tak banyak kawan. Tetapi Takahiro ni dia mempunyai seorang kawan dan mereka ni mempunyai satu hobi yang sangat pelik, iaitu mereka ni suka mencekik diri sesama sendiri sehingga salah seorang tu pingsan. Dan sampai sekarang ramai yang tak tahu kenapa mereka dua orang ni suka bermain macam ni. Selepas tamat persekolahan, Takahiro Shiraishi dia bekerja di sebuah pasaraya. Dan selepas itu dia menjadi seorang tukang rekrut pelacur di kawasan Kabukicho, iaitu sarang pelacuran terbesar di Tokyo. Dan juga dia pernah ditangkap kerana cuba membawa gadis yang bawah umur menyertai pekerjaan tersebut. Pada Jun 2017, Takahiro dia mula mempersoalkan mengapa dia ada di dunia ini pada ayahnya, sebelum dia mengambil keputusan berpindah ke sebuah apartmen satu bilik di daerah Zama yang terletak di Tokyo. Dan pada masa tu siapa pun tak tahu apartmen tu bakal menjadi markas untuk kegiatan ganasnya. Takahiro Shiraishi dia mula menggunakan akaun Twitter dan dia mencari mana-mana gadis yang menyatakan keinginan untuk mati dan dia menawarkan dirinya sebagai healer untuk mati bersama-sama. Dia berjaya meyakinkan mangsa dengan mengatakan dirinya faham apa yang mereka lalui dan sedang melalui perkara yang sama. Takahiro Shiraishi dia berjaya meyakinkan ke semua mangsanya dan juga dia memberitahu pada semua mangsanya memohon pertolongan daripada pihak keluarga, kawan dan juga media sosial hanya akan memburukkan keadaan. Jadi, Takahiro menjadi satu-satunya orang yang mereka percayai sebagai tempat bergantung. Dan Takahiro Shiraishi, dia telah mendapat mangsa pertamanya, iaitu seorang wanita yang berusia 23 tahun, pengguna Twitter yang telah menyatakan keinginan untuk bunuh diri. Dia berjanji pada wanita itu yang teman lelakinya pun akan dibunuh bagi mengelakkan rahsia mereka berdua terbongkar. Beberapa mangsa lain juga tertarik dengan tawaran Takahiro ini dan dia akan menghubungi dia bagi mempunyai teman mati bersama-sama. Kegiatan kejam Takahiro Shiraishi ini terbongkar selepas salah seorang ahli keluarga mangsa yang hilang mendapat maklumat tentang Takahiro daripada seorang wanita yang pernah bertemu dengan Takahiro atas tawarannya. Dengan kerjasama wanita tersebut, pihak polis telah mengaturkan pertemuan mereka berdua. So, semasa pertemuan mereka dua tu, pihak polis berjaya menyerbu masuk ke dalam apartmen Takahiro sebelum sebarang kejadian buruk berjaya dilakukan ke atas wanita yang sudi dijadikan umpan itu. Dan pihak polis, dia pun telah berjaya menangkap Takahiro Shiraishi. Selepas disoal siasat, Takahiro menunjukkan kepada pihak polis bekas penyujuk di mana dia menyimpan tubuh badan mangsanya yang telah dibunuhnya. Bermula daripada 22 Ogos 2017, Takahiro menjadikan rumahnya bilik pembunuhan dengan seorang wanita dibunuh setiap 1 minggu sebelum kegiatannya diketahui. Pihak polis menjumpai 9 kepala wanita dengan kebanyakan anggota badan wanita tersebut telah dibuang ke dalam tong sampah. Semua mangsanya, dia membunuh di dalam bilik air dan dia potong menggunakan sebuah gergaji tangan. 4 mangsa dikenal pasti berumur 17 tahun, sementara selebihnya wanita berusia lebih 20-an. Hasil siasatan pihak polis, mereka berjaya mengumpul 240 bahagian badan, termasuklah 9 kepala dan pelbagai anggota badan yang dikerak oleh Takahiro Shiraishi. Takahiro Shiraishi dia beritahu kepada pihak polis tulang-tulang mangsanya dia akan simpan sebab kalau dia buang dalam tong sampah dia akan kantoi dengan pihak polis. So dia akan simpan tulang-tulang mangsanya dan juga isi-isi selebihnya tu dia akan bagi kucing dia makan.
Dan pihak polis, mereka mula menyiasat jiran-jiran Takahiro Shiraishi. Dan pihak polis tanya pada jiran-jiran dia, takkan apa sekali pun tak pernah suspek pada dia. Dan jiran-jiran Takahiro Shiraishi beritahu pada pihak polis, dia tu seorang pendiam dan juga tak banyak bergaul dengan mereka. Dan sejak dia tinggal di apartmen tu, perbuatan dia tak adalah buat kami rasa pelik ataupun menimbulkan suspek pada dia. Dan ada beberapa orang beritahu, mereka nampak Takahiro Shiraishi ni kerap-kerap buang sampah. Dan ada lagi satu jiran beritahu pada pihak polis, tandas Takahiro tu, dia selalu nampak ventilation fan tu sentiasa run. Dan juga daripada tandas dia tu, sentiasa ada keluar bau yang pelik dari tandas Takahiro Shiraishi. Kesan daripada kes ini, pada 11 November 2017, Twitter telah mengumumkan mereka akan menghalang sebarang bentuk tweet yang mempromosikan kemahuan bunuh diri ataupun menyakitkan diri sendiri. Kerajaan Jepun pun pula melaporkan akan memperketatkan regulasi mereka ke atas laman web serta akaun media sosial yang mempamerkan mesej serupa. Jepun mempunyai kadar bunuh diri setinggi 20,000 orang setahun dan juga yang ini adalah satu masalah kronik di Jepun. Walaupun kadar kes bunuh diri telah menurun selepas mencapai tahap tertinggi pada tahun 2003, tetapi jumlah individu muda dan juga pelajar sekolah yang membunuh diri pula meningkat dengan media sosial dijadikan sebab utama. Kadar 500 orang di bawah umur 20 tahun membunuh diri di Jepun setiap tahun, dengan satu daripada 4 individu daripada kategori umur tersebut mengakui ada keinginan untuk bunuh diri. Akiko Mura, iaitu seorang ahli Defenders Worldwide Tokyo, sebuah NGO yang membantu menghalang kejadian bunuh diri ini, mengakui setiap malam panggilan telefon daripada individu yang ingin membunuh diri tidak putus-putus, dengan majoriti di antara mereka sebenarnya sangat memerlukan seseorang untuk menjadi pendengar kepada apa yang sedang mereka lalui. So, chance ni yang Takahiro Shiraishi dia menggunakan untuk mendapatkan mangsanya. Akiko juga mengakui kemungkinan besar itulah yang dapat ditawarkan oleh Twitter killer Takahiro Shiraishi kepada keperluan mangsanya sendiri yang membuatkan modus operandinya berjaya. Takahiro menawarkan dirinya untuk menjadi pendengar yang setia, membantu menanggung masalah hidup bersama-sama dan menjadi tempat luahan perasaan mereka yang mempunyai keinginan untuk bunuh diri itu. Pada 31 Oktober 2017, Takahiro Shiraishi ditangkap. Semasa dalam pembicaraan mahkamah, lawyer Takahiro Shiraishi diberitahu di mahkamah itu, kesemua mangsa yang dibunuh oleh Takahiro Shiraishi itu, mereka mempunyai keinginan untuk bunuh diri, sebab tu yang Takahiro Shiraishi membunuh mereka. Tetapi Takahiro Shiraishi memberi satu jawapan yang telah mengejutkan seluruh mahkamah itu. Takahiro Shiraishi apa yang dia beritahu adalah, kesemua mangsa yang dibunuh tu, sebenarnya mereka tak ada niat pun untuk nak bunuh diri itu. Mereka hanya memerlukan saman untuk nak bercakap dan juga saman untuk nak luahkan perasaan mereka sahaja. Takahiro Shiraishi, dia meminta maaf kepada semua mangsa ahli keluarganya atas perbuatan kejam ini. Dan pada 15 Disember 2020, mahkamah telah bagi tahu yang ini adalah satu kes yang paling kejam dan juga nyeri. Dan juga, mangsa yang telah kena bunuh tu sebenarnya tak ada niat untuk bunuh diri pun. Dan isu ini telah menggemparkan seluruh Jepun dan juga seluruh dunia ini. Pembunuhan yang kejam dan juga sadis ini, Takahiro Shiraishi dikenakan hukuman gantung sampai mati. Selepas kejadian ini, Twitter di negara Jepun telah banyak diubah. So, daripada kisah ni, apa yang aku difahami adalah, kita kalau boleh janganlah terlalu obses dalam media sosial ni. Dan juga, janganlah senang terpedaya ataupun tertipu dengan orang yang ketiga ataupun orang yang kita tidak dikenali itu. So, yang tu je guys untuk video hari ni. Dan kalau hampa suka video ni, like video ni and komen kat bawah tentang apa yang hampa rasa tentang kisah ni. Dan kepada yang belum subscribe channel ni, please subscribe channel ni. So, nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.